رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي من على من يشاء ومن عباده ببلوغ شهر رمضان وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar penonton yang dikasihi dan juga yang dirahmati dan juga diharap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita pada hari ini iaitu hari yang ke-6 dalam bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah pada tahun ini. Alhamdulillah, semoga kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan taufiknya, hidayahnya dapat kita hidup di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, walaupun suasana keadaan bulan Ramadan tahun ini tak seperti biasa pada tahun-tahun yang lepas. Maka itu adalah ujian daripada Tuhan dan juga itu adalah salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita. Nak tengok kepada kita sekalian orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni segera kedak kembali kepadanya. Lebih lagi apabila musim yang paling besar, yang paling baik sekali pada satu tahun mari syari kita ni, masa yang patutnya kita sebagai orang yang beriman, yang menjadi hamba kepada Allah Ta'ala ni, yang ada banyak kesalahan, dosa yang kita buat kepada dia tu, Tuhan nak tengok kata kita segera kedak kembali pergi cari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada masa kita sekarang lah ni yang kita duk bersama satu penyakit wabak yang besar iaitu COVID-19 ini, kita sentiasa berdoa lagi. Berdoa dan juga harapan dan juga fikir baik dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Mudah-mudahan wabak yang datang mari cari kita pada sekali ini, nescaya mudah-mudahan dia adalah benda yang jadi ujian kepada kita dan juga adalah benda yang kita akan nak sabar dan juga akan nak cuba tengok hidup pada zaman wabak ada ini, bagaimana kita nak hidup sebagai salah satu orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini hari yang pertama bagi saya dan juga kawan saya Ustaz Ramli, yang kita akan bersama dalam ruangan yang agak kata fixed, special sikit pada bulan Ramadan tahun ini, yang mana pada tahun dulu, kalau sedang pendengar yang biasa duk ikut saya ataupun tahun ini, Ustaz Ramli bersama dengan kita juga di stesen radio setiap hari Rabu, hari Selasa hari Selasa sebelum Zuhur tu, ada ruangan mengenai dengan akhlak yang mulia di dalam agama Islam. Maka tahun dulu tu kita buat ruangan fixed seperti ini juga. Yang mana pada tahun dulu, sesiapa yang boleh nak rajak kita tengok, bolehlah ruangan kita 4 minggu juga yang kita kecek mengenai dengan kasih Nabi, bagaimana kita nak ikut Nabi. Lebih-lebih lagi kita telah membaca, menghurai ataupun ambil contoh-contoh yang baik daripada sahabat Nabi yang mereka menzahirkan kecinta mereka kepada Nabi SAW. Dan juga pada tahun ini sentiasa kita lagi bersama dengan Nabi kita yang dikasihi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih tajuk pada tahun ini untuk kita nak kecek
nak mendengar, insya-Allah akan nak mengenal bersama akan Nabi kita lebih banyak daripada kita kenal sebelum daripada ini lagi. Kadang-kadang sebelum daripada ni kita kenal Nabi kita banyak ke dah? Banyak dah kita kenal Nabi. Tapi demi untuk kita nak kenal lebih banyak daripada ni, demi untuk kita nak kasih ataupun nak rindu kepada Nabi lebih banyak daripada ini, dan juga untuk demi kita nak mengikuti sunnah ataupun sifat-sifat akhlak yang mulia daripada Nabi ini, lebih banyak daripada sebelum daripada ini lagi. Yang mana tajuk ruangan kita pada minggu ini yang akan mulanya halaqahnya pertama dan juga minggu depan sehingga seterusnya akhir bulan Ramadan, kita akan kecek mengenai dengan tajuk iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Sia itu mahaburut lo, sebagai satu manusia yang boleh jadi contoh yang besar, lelaki yang boleh jadi contoh yang besar kepada sekalian alam, kepada dunia semua. Dan juga kita kena ingat kata kadang-kadang orang yang bukan orang Islam dia mengiktiraf, yang rab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling ada itipun sekali kepada dunia, lebih-lebih lagi kepada dunia Islam. Maka akan bersama dengan saya dan juga saya Mukhlis Mustafa, dan juga akan bersama dengan Ustaz Ramli kita, Ramli Abdul Rahman, dan juga untuk kita nak Ustaz Ramli boleh berjumpa sikit mukadimah kepada sunat pendengar bagaimana ahwal Ramadan sebelum kita nak masuk tajuk. Sebelum kita nak masuk tajuk ruangan kita pada hari ini, untuk Ustaz Ramli boleh mukadimah, boleh kecek sikit dengan sedang pendengar bagaimana ahwal bulan Ramadan pada tahun ini. Adapun puasa, adapun tarawih, maka sahau balah mana tahun dengan COVID-19 ini, maka fadhil tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada peminat, kepada sedangkan pendengar semua yang di rumah semua, yang mana masa ni iaitu kita tetap di rumah semua tetap di rumah, yang di mana kita baca Al-Quran, kita berzikir Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah yang mana kita sekarang berada pada bulan yang mulia, bulan yang kita ni berdoa-doa sebelah bulan untuk Tuhan ni taruh nyawa kita sampai pada bulan ni, iaitu yang mana sahabat dulu ni doa semua lah kepada Allah Subhanahu wa taala ni bulan lepas Ramadan untuk Tuhan terima amalan dia kerja bulan Ramadan. Ni bulan pula doa kepada Tuhan ni untuk Tuhan ni taruh nyawa dia untuk sampai pada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kita semua yang ada sekarang untuk dengar sekarang, kita dah sampai pada bulan yang mulia, bulan yang kita duk angin-angin. Maka alhamdulillah pada tahun ni yang mana dengan sebab ada kecemasan ataupun ada perkara yang mentahankan kita ni, beberapa perkara yang kita ni tak boleh buat seperti biasa. Contohnya tak boleh bersolah berjamaah ramai-ramai, tak boleh berbuka puasa dengan ramai-ramai, tak boleh pada orang mari berbuka puasa dengan ramai-ramai. Akan tetapi pahala yang kita boleh buat itu tak kurang walaupun sedikit pun. Pahala yang kita biasa maya berjamaah tak kurang juga. Kita solat di rumah boleh pahala sama juga, iaitu dah kita tak pergi masjid bukan kita malas, kerana ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pahala juga situ. Dengan itu saja Nawi kita rasa kata kita tak buat, bukan kata kita ni diharamkan pahala dak hali. Kita tak bersolah berjamaah di masjid, salat jemaah di rumah kita tak kurang pahala kita kali. Yang penting kita ni tak cuai panggil, tak tinggal. Begitu juga kita solat tarawih. Kita tak dapat solat tarawih di masjid, imam baca sedap, maya di rumah dengan ayah kita, kakak kita, dengan siapa di rumah kita pun pahala sama juga. Yang penting kita ni bangun bersolat dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pergi kepada masjid kerana kita nak jaga kemaslahat orang ramai lagi, jaga tubuh kita sendiri, jaga umat orang ramai lagi. Ini nak ayat kata kita buat ni bukan dengan hawa nafsu kita, kerana ini adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata kita maya di rumah pun pahala sama juga. Bahkan ini pahala lebih besar lagi kerana kita ni taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, senang peringat semua, kita duduk rumah pun jangan lupalah kita solat tarawih. Bukanlah kita kata maya ni maya sunat tak apalah. Jangan kita payah lagu tu. Kita jangan payah kata benda sunat ni tak apa, bukan. Kita kena pergi kata gapo hak Nabi kita buat, kita nak buat. Hidup situ.
Emang benda tu wajib, emang benda tu sunat, emang benda tu haram Nabi buat, kita nak buat sebab kita ni nak ikut tiap-tiap langkah yang dilakoni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahu akbar. Cukup dengan satu ayat ni. Sesungguhnya bagi kamu ada contoh yang paling baik sekali pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ikut Nabi? Ini ayat kata tiap-tiap langkah kita ni, kata kita buat ni ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kena tengok atau wajib, sunat, haram, tak kena tengok. Hak tu bahagian daripada ulama-ulama fiqh untuk kita kata ini tak boleh tinggal langsung, hak ni boleh tinggal kalau kita tahu gapo, hak tu wajib sunat. Tapi kita ni sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena buat dengan penuh hati ittiba'an, ai panggil. Sebagai nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ni tidak ada contoh lain dah daripada Nabi kita, tak ada dah. Nabi saja kita boleh ikut. Kalau tak ikut Nabi, nak ikut siapa lagi? Kerana Allah Subhanahu wa taala hatta kepada manusia ni daripada kalangan manusia juga, iaitu Nabi kita. Sebab kita ni boleh ikut. Kalau tu hatta kepada kita para al-malaikah, nak ikut lagu mana? Malaikat tak makan, malaikat tak berkahwin, susah kita nak ikut. Itulah tu hatta kepada kita daripada kalangan manusia juga. Saya kita ni mudah nak ikut. Akan tapi kita tak ikut juga ni, dia tahu kita ni paling rugi sekali lah. Akan tapi kita sekarang ni untuk di bulan Ramadan, banyaklah kita ni beramal yang mana kita hula qadah itu semua amalan kita ni diganda semua. Kita ni jangan kata tak boleh pergi masjid, tak boleh buat gapo pada agama, tak boleh pada orang buka puasa. Kita jangan mengharamkan pahala itu kepada kita semua. Kita boleh buat cara-cara lain yang banyak lagi. Contohnya kita buat makanan bagi kepada orang, boleh. Tak mesti kita padah mari rumah. Bagi juga kita buat buka puasa gapo ni kita buat, kita bagi sedikit. Tak mesti banyak. Yang penting kita bui gapo ratib. Kita bui kepada siapa kata. Itulah ayat kata kita semua ni bulan Ramadan banyaklah kita ni beramal dan dengan amalan salihah. Supaya kita ni jadi orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Itulah sedikit untuk kita ni jumpa dengan peminat kita kepada pendengar semua. Maka alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Romli. Itulah sebagai mukadimah. Jangan kita putus asa ni. Balah mana pun kita usahalah senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, rumah mana tu saya tak say ada sebuah rumah mana yang tidak ada bersolat tarawih. Yang paling kurang sekali pun bacalah surah Qul huwallahu ahad pun, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, bacalah. Untuk kita tak meluputi ataupun pelat pahala qiyamut tarawih dalam bulan Ramadan. Kerana Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala akan ampun dosa-dosa yang kita telah buat pada sebelum daripada ini. Ataupun orang yang maya bersama dengan imam, sudah bersama dengan imam, Allah Taala akan catat dia ini semaya seumpama dengan semaya satu malam. Itu ganjaran di antara ganjaran ataupun pahala yang kita maya tarawih. Tu imam baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbin nas, kalau semaya 15 minit, 20 minit sudah. Kita bersama dengan imam dengan 20 minit, kita akan dapat pahala itu bersama dengan imam. Habis itu mengata siadai. Sayalah kalau kita tak dapat pahala maya tarawih pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita akan mulai masuk tajuk kita pada hari ini untuk kita nak kenal. Untuk kita nak mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala nak kita ni kasih kepada Allah. Allah Taala nak kita kasih kepada dia. Yang mana kekasihan kita kepada Allah ni kena tinggi, kena kita awal daripada segala kasihan di dalam dunia ini, walaupun kepada Nabi sendiri. Tetapi tak boleh nak menjadi kasihan kita kepada Allah melainkan dengan cara yang Allah Ta'ala telah rakyat kepada kita. Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu kasih kepada aku, kasih kepada Allah, ikuti Nabi. Cara kita yang nak tunjuk kata kita kasih kepada Allah, iaitu ikut Nabi. Dan juga tak boleh kita nak ikuti Nabi SAW dengan secara sempurna seperti mana Allah Ta'ala nak, melainkan kita kena kenal dulu siapakah Nabi Muhammad SAW, bagaimana hidup dia, bagaimana akhlak dia, sehingga kita dapat nak ikuti sunnah
langkah Nabi SAW, sehingga akhir sekali kita adalah salah satu orang yang mengikuti qudwah hasanah, contoh yang baik daripada Nabi, sunnah yang baik daripada Nabi, sehingga akhir sekali kita boleh dapat menjadi salah satu orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sendiri pun adalah orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai kepada peringkat itu, apabila sampai kepada tahap itu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, nescaya Allah Taala akan kasih kepada kamu. Nescaya Allah Taala bukan hanya cukup kasih saja, tetapi Allah Taala akan ampun dosa-dosa yang kita buat. Inilah tujuan asasi yang kita mengadakan ruangan kita pada hari ini, untuk kita nak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi adalah salah satu rasul, salah satu nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap zaman, setiap masa, Allah Subhanahu wa taala hantar nabi dia, hantar rasul dia kepada kaum-kaum dia. Nabi dulu-dulu ni hantar kepada kaum dia. Nabi Musa baik, Nabi Nuh baik, Nabi mana-mana, Allah Taala hantar rasul seperti mereka itu kepada kaum mereka sahaja. Kepada kaum mereka sahaja. Dan juga jumpa bahawa kadang-kadang satu zaman Allah Taala hantar beberapa nabi, bukan satu orang nabi saja. Seperti masa Nabi Musa AS, Allah Ta'ala hantar juga Nabi Harun, pergi jadi wazir, pergi jadi pucuk petulung dakwah kepada Nabi Musa AS. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar, Allah Ta'ala bangkit Nabi Muhammad ni kepada sekalian alam. Bukan hanya kepada kaum dia saja, kaum musyrikin ataupun kaum Arab saja di negeri Arab, di tanah bumi Arab saja. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala hantar kepada kaum Arab, hantar kepada kaum Farsi, hantar kepada kaum Melayu, dan juga hantar kepada sekalian manusia di dalam dunia ini. Dan yang mana selepas daripada ini kita akan tengok akhlak contoh yang baik, muamalat Nabi. Lebih-lebih lagi pada hari ini, insya-Allah kita akan tengok kepada sifat yang pertama mengenai dengan sifat rahmat daripada Nabi. Sama ada rahmat kepada umat dia, sama ada rahmat kepada sahabat dia, sama ada rahmat kepada anak dia, isteri dia, dan juga sehingga sekali rahmat kepada khadir dan juga rahmat kepada binatang. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah Nabi SAW yang datang, yang Allah Ta'ala hantar kepada kita, dan juga bersama dengan Nabi, kedatangan Nabi, setiap Nabi itu ada mukjizat dia. Nabi dulu-dulu pun ada mukjizat dia. Orang panggil tu khuang pisik dia lah, yang Allah Ta'ala kepada dia, yang mana Nabi-Nabi dulu ni mukjizat dia ni untuk nak tatai, untuk nak tunjuk kepada kaum dia sahaja ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Ta'ala mukjizat kepada Nabi, sama ada mukjizat yang tak nampak tengok, yang tak boleh pegang, dan juga mukjizat yang kita boleh pegang pada hari ini, iaitu mukjizat yang dinamakan Al-Quranul Karim. Dengan sebab itu Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, ma min al-anbiya nabi illa u'tiya min al-ayat ma mithlahu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Nabi kata, Nabi dulu-dulu ni ada mukjizat dia, khapisik hak dia yang Allah Ta'ala kepada dia, cukup pergi kepada kaum dia saja, tatai, tunjuk kepada kaum dia saja. Tetapi salah satu mukjizat yang Nabi kepada yang Allah Ta'ala kepada Nabi, sehingga selepas daripada Nabi mati sendiri pun mukjizat ini akan kekal sampai kepada hari kiamat, iaitu mukjizat khapisik yang kita dipanggil, yang dikenal, yang ditahu, iaitu Al-Quranul Karim. Yang mana pada hari ini Al-Quran bersama dengan kita, ada di dalam tangan kita. Umur dia sebanyak 1400 tahun. Tidak ada manusia dalam dunia ini boleh nak buat sebuah kitab, buat sebuah kitab seperti adanya di dalam Al-Quran. Walaupun satu ayat nak bawa pun tak boleh sama dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Satu surah pun payah lagi, satu buah kitab pun lebih payah lagi. Yang mana sebagai jadi tahaddiyat, jadi kuantatai kepada kaum Arab sendiri dan juga manusia semua di dalam dunia ini. Ini nak kata Nabi kita Muhammad SAW datang dengan mukjizat, yang mukjizat ini sampai kepada hari kiamat, iaitu Al-Quran. Dengan sebab itu pada hari ini sedang pendengar,
semenjak hari ini, mulai hari ini kita akan kenal fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan Nabi? Kau perasa Nabi gapo dia? Manakib dan juga bucu-bucu Nabi. Celah-celah kancai ciwik Nabi. Nabi cai ciwik dengan umat, dengan kaum dia balah mana, dengan binatang balah mana, dengan khodai balah mana. Kita akan bawa contoh itu, mari baca kepada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dengan sebab itu, ruangnya kita ini patut kepada semua setiap orang panggil kata setiap orang, sama ada budak, sama ada ibu, sama ada bapa, sama ada guru, sama ada murabbi, sampai peringkat orang yang jadi pemimpin sendiri. Marilah sama kita mempelajari contoh pemimpin yang paling baik sekali, seperti mana Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah qadah, adalah pemimpin, adalah murabbi, adalah muslih, orang yang mari nak membaikkan masyarakat. Pada hari ini insya-Allah kita akan mari nak mengenal akan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala royak dalam Quran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam royak sendiri melalui wahyu sunnah, dan juga kita akan mula kenal rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang yang duduk di tepi ataupun sekalian alam di dalam alam ini insya-Allah. Maka pada peringkat ataupun ruangan yang pertama ini kita akan kenal mukadimah bagaimana berita-berita yang Allah Taala royak, sama ada kitab sebelum daripada ini ataupun dalam Al-Quran sendiri daripada Ustaz Ramli kita. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah, jumpa lagi pada kawan semua dan pada pendengar semua. Maka alhamdulillah, kita sebelum kita nak masuk ataupun sebelum kita nak cerita masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni nak ayat kita ni kasih kepada sesuatu orang ni, kita nak kenal dia molek panggil. Kita nak ikut siapa kena kenal molek. Dia tak boleh jadi kita jangan jadi orang yang dakwah yang mulut saja, kasih Nabi, nak ikut Nabi, tu tak kenal Nabi, tak boleh jadi. Itulah ayat tak ruang kita hari ni, nak kita jadi orang kenal Nabi lebih daripada kenal anak kita lagi dah. Hak tu tujuan kita nak. Kerana kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muqaddam, mendahului bapa kita, mak kita, anak kita lagi dah. Sehingga nak kata tak sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Allahu akbar. Hadis ni Nabi nak kata tidak sempurna iman buat kamu kita semua ni. Sehingga Nabi kena jadi tubuh aku ni, tubuh Nabi lebih cinta, lebih kasih daripada ibu bapa kamu dan anak-anak kamu dan semua manusia. Dan tu nak ayat kata kita ni kena kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang rapat sekali itu ibu bapa kita, anak kita. Kita hari ni kalau tanya kadang-kadang siapa kata isteri Nabi, getar mulut juga nak jawab ni. Tanya kata Nabi ni beranak mana, mati mana, tahun berapa. Kita ni ada nak jawab sekali tak boleh juga. Bagaimanakah kita kecek dengan mulut kata cinta, kasih kepada Nabi, tak kenal Nabi. Kalau kita kaca macam kecek hari ni, setelah dengar semua kita ni guna masa di bulan Ramadan untuk kita ni kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih rapat lagi, lebih kenal lagi hak kita kenal dah. Yang mana kita ni kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas ada kita ni boleh kecek sikit ya. Orang tu hajat dah anak dia dah. Nabi kita adalah Rasul, namanya Muhammad. Sebut dah kecil lagi dah. Budak lagi kecil lagi sebut dah. Sehingga budak beranak mari kenal dah. Nabi kita adalah nama Muhammad, Tuhan kita adalah Allah. Tapi tak kenal yang detail, tak kenal cara laik orang panggil. Itulah kita hari ni mari nak kenal berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat dalam kitab-kitab dulu. Kitab Taurat, Injil, Zabur dicatat belaka. Kitab yang tak sebut dalam Al-Quran ada juga sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kitab Hindu segala pun ada juga. Nak ayat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab dahulu pun disebut juga. Kita nak ambil di sini kitab yang dulu sebagaimana dalam Al-Quran tu cerita itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan
musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Sebab kita dalam bulan Ramadan ni banyak kita baca Quran. Ini satu ayat dalam Al-Quran cerita kepada kita juga surah As-Saff, iaitu ingatlah ketika berkata Nabi Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, kata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ni adalah Rasulullah yang datang mari untuk nak benarkan. Allahu Akbar. Sekarang dalam kitab dia wa mubasysyiran bi rasul, dan dalam kitab Taurat akan cerita, akan goyak. Bukan Quran ni. Dalam kitab Taurat sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut nama tu dah. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahu Akbar. Nabi kita dicerita dah, disebut dalam kitab-kitab dahulu. Ini dalam Al-Quran. Tercatat mari sedikit di sini untuk kita ni tahu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kata dikenal oleh orang Arab saja dak. Kenal oleh orang sebelumnya. Kenal oleh orang Bani Israel sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Al-Quran. Kau tengok dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis di sini iaitu daripada Salamah bin Salamah ibn Waqqas radhiyallahu anhu. Dia kata tak, kalau kita baca hadis panjang, kita nak ambil ringkas di sini, iaitu tak, dia kata ada satu orang Yahudi daripada Bani Abdul Ashhal, seorang untuk orang juru dah merata. Orang Yahudi, orang agama dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasar atas agama dia dulu juru, iaitu agama belum diubah lagi. Tidak ada tahrif, tidak ada tabdil. Betul? Itu semua Tuhan yang satu lagi. Seorang Yahudi ni dia cerita kepada orang dengar dia lah, termasuk orang asmah berhala pun ada, orang beriman pun ada. Kata kita ni kalau kita mati tak kena jumpa dengan hisab, jumpa dengan titik sirat, apa jumpa dengan syurga, neraka, sebut tak. Saya orang musyrik masa tu kata tak, boleh jadi ke kita ni mati nak dimaki semula. Kerana orang musyrik ni payah kata kita mati ni habis lah. Mati habis. Tubuh kita hancur, nak bakit lagu mana lagi? Dia kata tak. Kita semua kita mati ni kena bakit semula. Bakit sampai hari kiamat tak? Untuk kita ni terima balasan kita kerja atas dunia ni. Sengok dia kecek panggil tak? Kecek panggil akhir sekali. Orang tanya dia, mana ke dalil? Ataupun apa ke dalil menurut kecek atau benar? Masa tu dia jawab kata, orang kata, fama ayatu zalik? Qala nabiyyun mab'utsun min nahwi hadhil bilad. Semua kecek kata kita mati ni akan dibangkit semula pada hari kiamat. Akan jumpa al-hisab, akan jumpa titik sirat, akan jumpa syurga, akan jumpa neraka. Dalilnya dia kata tak, selepas ni akan diutus kepada dunia ni satu orang Nabi. Dia tunjuk kepada mana? Wa asyara biyadi ila Makkah. Allahu Akbar. Dia tunjuk tangan dia ni kepada bumi Mekah. Nabi kita akan lahir di situ. Ini kita dahulu sebut dah. Sehingga dia kata tak, masa tu dia kata kepada orang royah hadis ni, iaitu Salamah bin Salamah, masa tu umurnya kecil lagi. Dia kata kalau seorang ni, budak ni kata orang royah hadis ni, kalau budak ni orang panggil, dia kata tak, akan dia dengan Nabi, akan dia jumpa dengan Nabi. Sungguh. Sebab Salamah ni masa tu kecil lagi, dengan orang dia kecek ni, dia ingat sehingga Nabi kita ni diutus jadi Nabi, dia beriman dengan Nabi tu dah. Allahu Akbar. Kita dahulu pun cerita dah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok lagi satu riwayat di sini.
So kita faham bersama bahawa Nabi kita ni bukan kata kita seorang yang faham orang Muslim saja yang kenal Nabi dak. Di sini juga itu diriwayat oleh sahabat Nabi kita Asim bin Umar Ibn Qatadah. Dia kata daripada orang tua daripada Bani Quraizah itu orang Yahudi. Kalau cerita dahulu ni tak lebih daripada orang Nasara, orang Yahudi. Daripada orang Bani Quraizah, orang Yahudi sana ni kata tak, "Fakmu tahu tak?" Nah, dia tanya kecek ni, tanya dia. Dia kata, "Fakmu tahu tak? Ni kecek ni selepas Nabi diutus dah dah kata. Belum ni kecek. Hal tadri amma kana Islamu Tha'lam." Sebut banyak orang dah. Mu tahu tak sebab gapo ka fak ni? Fak muda ni masuk Islam. Memeluk agama al-Islam. Sa'labah Usaid ibn Sa'iyah wa Asad ibn Ubaid dan beberapa orang lagi. Dia kata sesungguhnya ada satu orang Yahudi mari daripada negeri Syam, duk bersama fak kami tu di Bani Quraizah. Seorang ni mereka kata babur je lah, babur daripada agama Yahudi. Betul lagi, tak salah lagi masa dia. Tidak berubah lagi. Orang ni orang Ju, orang salah, orang rajin semaya, rajin beramal, orang Ju. Ada. Sehingga tahu mana Ju dia. Ju dia ni gapo dia doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cakap terima selalu dah. Allahu Akbar. Saya nak cerita dalam hadis iaitu dah. Kalau berlaku marah, orang minta dia, wahai Ibn Al-Hayyiban, minta Tuhan ni turun hujan kepada tempat kita. Kalau dia doa tak, belum dia nak bakit daripada tempat dia duduk, hujan akan turun dah. Allahu Akbar. Orang ni, orang Yahudi ni, orang Yahudi beragam betul lagi masa tu, belum yang dia berubah lagi. Akhir sekali dia kata aku pindah. Pindah mana? Pindah pada negeri Syam. Gi kepada negeri yang tak comel. Masa tu ni di Al-Madinah Al-Munawwarah, dikelar negeri yang tak comel. Negeri orang tak kenal dah kata tak. So ada penyakit yang kedua, jadi orang dia tak sedap ke apa. Dia tanya sahabat dia, sebab apa aku pindah pergi duduk sini? Semua orang dengar aku tak tahu ke? Dia tak tahu. Dia jawab kata tak, fa inni innama qadimtu hazil baldata atawakkafu khuruj nabiyyin qad adalla zamanuh. Allahu Akbar. Semua ulama orang Yahudi, orang Nasara dulu tahu dalam kitab dia. Sebab dia catat yang detail, yang lain kata Nabi kata ni nak mari mana, bila pula. Allahu Akbar, tahu. Dia kata tak, sebenarnya aku ni pindah dari negeri Syam gitu di Al-Madinah Al-Munawwarah untuk nak tunggu kedatangan Nabi. Karena sekarang itu dah sama masa dia dah. Dia tahu. Karena dicatat dalam kitab mereka itu. Nabi nak mari bila, mari mana. Allahu Akbar. Saya tengok akhir sekali, Nabi kita diutus mari sungguh. Semua orang yang sebut ni, sebab apa masuk Islam ni, iaitu semua orang Yahudi belaka sebut ni. Ketika Nabi kita ni dibangkit jadi Rasul, berlaku perang di antara Nabi dan orang Yahudi. Nabi kita ni gilikong Bani Quraizah. Apabila Nabi gilikong lah semua orang dalam tu tak. Dia kata ni lah yang cerita disebut oleh Ibn Al-Hayyiban dulu. Sehingga orang-orang saya sebut saat ni masuk Islam sebab ni lah. Sebab kutua dia dulu goyak dah. Bapa dia goyak dah kata, kalau Nabi kena beriman dengan mereka itu. Fanazalu wa aslamu. Mereka itu serah diri kata Nabi, beriman kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Sa'labah wa Usaid ibn Sa'iyah wa Asad ibn Ubaid dan beberapa orang daripada orang Yahudi lagi. Ini nak ayat kata cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab-kitab dahulu. Bapa-bapa dia ni ulama-ulama orang Yahudi, ulama orang Nasara dah kenal. Sehingga sifat Nabi kenal juga. Tengok di sini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, ada satu orang Yahudi. Kita jangan pelik atau kena klik ada orang Yahudi belaka. Kerana cerita dulu ni kena klik ada bapa Yahudi lah sebab cerita hadiah. Ada. Aisyah kata tak, ada satu orang Yahudi duduk di Mekah. Dia tanya orang Quraisy. Tanya orang Quraisy kata, Ya ma'syara Quraisy,
hal wulida fikum al-lailata mauludun. Ada orang beranak tak orang ni? Tanya sebagai heret dia panggil. Sebab orang Yahudi ni dia tunggu juga Nabi ni. Kerana dalam kitab mereka itu tak catat kata Nabi nak mari daripada Bani Israel ataupun mari daripada orang Arab. Sehingga dia tunggu-tunggu Nabi yang terakhir kena mari daripada Bani Israel. Hak tu dia duduk angin-angin. Sebab tu dia cari. Sebab tu dia catat. Sebab tu dia ingat. Sebab tu dia kaji. Tanya orang Korea tu, Malik ada beranak tak? Mudah kata dia tahulah kata ada dalil ataupun ada alamat yang menunjuk kata hak ada dalam kitab dia ni sampai masa dah. Qad adalla zamanu. Dah sampai masa dah. Tanya orang Korea. Orang Korea kata aku tak tahu juga. Sama tak tahu. Orang benda biasa orang panggil orang beranak ni bukan benda besar dak. Bukan beranak ada berlaku besar, berlaku gapo ni. Boleh dipelat. Beranak biasa. Apalah tak tahu, orang mau tanya orang besar, kena carilah. Pakak ke cari jumpa sungguh itu. Dia kata dak, fa inna wulida fi hazil lailati nabiyyun hazil ummah. Malik lahirlah kepada dunia ini Nabi kepada segala ummah ada sekarang ni sehingga kiamat. Dia kata qad wulida li Abdullah ibn Abdul Muttalib ghulamun. Sesungguhnya semalam tu dah lahirlah oleh anak siapa? Anak kata Abdullah. Abdullah mati dah tu lah. Abdullah pak Nabi ni mati sebelum Nabi kita lahir lagi. Dia kata seorang ni kata baina katifaihi alamah. Di antara dua bahu dia di belakang ni ada tanda. Ada tanda. Kita tengoklah betul tak dengan dalam kitab dia dengan budak beranak malam ni. Apa lagi tengok tak? Tengoklah sini lah. Nak goyak kata orang Yahudi nak beriman atau tak beriman. Nak kata orang Yahudi ni nak benar-benar ataupun nak sokang fak diri. Tengok di sini jelas tu dah. Sebab orang Yahudi ni duk nanti kata Nabi yang akhir sekali khataman nabiyyin kena mari daripada Bani Israel. Falamma ra'al Yahudi al-alama kharra maghshiyan alaihi. Allahu akbar. Nyanyonya dia. Apa boleh tengok tak? Alamat ada sungguh di belakang Nabi ni. Peter lah orang Yahudi saya tengok. Kerana Peter sebab apa? Sebab dia ada angin-angin tu orang yang nak beranak mari jadi Nabi ni kena mari daripada Bani Israel. Tiba-tiba mari daripada anak Abdullah siapa? Orang Arab. Mereka kata tak setuju benar tak? Loh aku tunggu lama mereka kata. Habis semangat angin. Habis angin-angin sehingga Peter situ lu dah. Itulah nak ayat kata Nabi kita ni dicerita dah. Sebelum Nabi kita nak mari kota dunia ni, dicerita dalam kitab-kitab mereka itu dan semua mereka itu hafal sehingga cara laik orang panggil kita. Beranak mana, lagu mana, ada alamat gapo hati, tahu belaka. Sehingga dia ni boleh goyak 1 2 3 boleh goyak belaka. Tengok ada akhir sekali di sini. Nak ayat tanda yang paling laik sekali ada juga. Sehingga hadis ni pada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu qol, hadis ni hadis anak dia kata tak. Dia kata aku ni budak kecil kata. Ketika dia dengar hadis ni. Aku budak kecil tapi aku ni pahal dah masa tu. Aku ingat gapo hak dia mau kata. Mana kata tak? Dia kata it sami'tu yahudiyan yasrahu bi a'la sauti ala utumi bi Yathrib. Ya ma'syara yahud. Hatta idza ijtama'u ilaihi qalu lahu waylaka malak. Qala Tala al-lailatu najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Allahu akbar. Dia kata malam ni bitai hak guru tunggu tu timur dah mereka kata. Mereka kata orang Yahudi ni duk tengok di bitai ni. Kalau bitai ni timur mereka kata Nabi ni dah lahir dah. Bitai ni timur. Lalu tu dia kejut. Pergi cari tengok. Nabi ada sungguh. Inilah yang mana kita dapat bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat dalam kitab-kitab dahulu dan dihafal oleh para ulama dahulu. Nak ayat kata Nabi kita ni bukan Nabi ni yang suku dak. Nabi kita dengan Nabi dahulu pun ada persekutuan, ada berhubung orang panggil. Sehingga Nabi tu nak kenal dah. Sehingga sifat Nabi kenal juga. Nabi orang lagu mana?
Semua ni ngoyak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang besar sungguh lah kata. Orang yang terakhir, orang yang ditunggu-tunggu oleh para agama yang dahulu. Orang Yahudi, orang Nasrani tunggulah. Tunggu sebagai angin kata kena mari daripada fakku kata dah. Kena mari daripada Bani Israel. Allahu akbar. Sedang peringat semua itulah sebagai mula Nabi kita kata Nabi kita ni disebut dalam kitab-kitab dahulu sehingga disaksi dalam Al-Quran, iaitu tengok di sini sebagai masuk dalam tajuk kita sebenar, iaitu Muhammad Rasulullah Ar-Rahmatul Muhdad, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah kata orang yang penuh dengan sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang, sifat belah kepada orang, sifat nyanyi kepada orang, saya kepada orang. Kita sebut atau orang, bukan sekadar orang saja dak. Kalau Nabi kata rahmatul lil alamin, rahmat kasih sia belah terhadap tiap-tiap perkara. Sehingga pahang kayu kita kata tak nyawa Nabi kata ada rahmat juga. Allahu akbar. Mana yang dalil? Nabi pesan kepada sahabat dia, kalau kamu pergi pergi goyak 2, 3, 4. Salah satunya tu jangan potong pohon kayu. Jangan kerak pohon kayu. Sebagai rahmat juga. Allahu akbar. Apatah lagi benda boleh nyawa binatang cerak dah ada lebat kita akan siapa juga. Tengok di sini rahmat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dicerita dalam Al-Quran. Takutnya kita ni kata kecek rahmat main mana. Tengok di sini itu dah nak sebut dalam Al-Quran. Hadis yang mana Allah SWT koyak di sini kalau kita semua kita faham bahawa Nabi kita ni orang yang milik sifat ar-rahmah yang sebenar-benar. Saya kata fabima rahmatin minallahi lintarahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Surah Al-Imran 159. Dengan sebab rahmat daripada Allah Subhanahu taala lah yang jadi kamu lembut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rahmat ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buh tubuh Nabi ni dengan Nabi jadi orang lemah lembut. Lintalah jadi lembut terhadap mereka itu. Walau kunta fadhdha, ni kecek sebaliknya. Walau kunta fadhdha, jika kamu orang kerah, rasain. Orang ni jadi baik buat gapo jadi wasa nak kerah diri takabur. Lan faddu min haulik. Semua orang akan lari, tak pada, tak dali kepada kamu wahai Muhammad. Allahu akbar. Ini kata rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicerita dalam Al-Quran juga. Ini sebagai rahmat sebut dalam Al-Quran adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok lagi satu ayat di sini. Ayat ni mudah kata siapa yang kecek rahmat Nabi kena sebutlah mudah kata. Allah mudah kata ayat ni tunyi panggil. Tunyi di segi rahmat Nabi. Siapa kecek bak rahmat Nabi kena sebut ayat ni, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Dengar semua. Siapa kecek bak rahmat tok guru mana ngajar kena sebutlah ayat ni mudah kata. Sehingga diingat oleh orang dengar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terkata kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad pada dunia ni kecuali sebagai jadi rahmat kepada sekalian alam, terhadap manusia, binatang, kayu dan alam sekitar kita ni dapat rahmat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai rahmat yang umum masuk semua. Ada rahmat yang khusus kepada orang beriman saja ada juga. Kita kata wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Dan rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Hal ni khusus. Sehingga kita boleh tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat dia kepada sahabat bagaimana. Kita akan sapa setelah lagi. Nampak kata Nabi kita ni terhadap orang mukmin rahmat penuh sungguh panggil. Penuh yang tidak ada contoh sebelumnya dan tidak ada contoh yang nak boleh buat lebih dari Nabi. Mula kata contoh yang terputus orang panggil. Bagaimana contoh yang terputus? Itu contoh yang tidak siapa buat sebelumnya sapanya rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada siapa yang nak boleh buat lebih daripada rahmat yang dibuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata contoh yang terputus.
Kita ni gelar Nabi kita Nabi Ar-Rahmah, Nabiyyur Rahmah, Nabi yang maha penyayang. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok lagi satu ayat di sini. Nak pergi cara cepat-cepat rap. Dalam surah At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allahu Akbar. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah harisun, mana apa ke haris? Haris makna peduli, padu. Peduli, padu kepada orang mukmin. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kasih siaplah nyanyo. Nabi kita ni kalau kita tengok tak, dia ni kasih kepada sahabat ni kadang-kadang nak lebih dari tubuh sendiri pula. Kasih sungguh raya. Bukan kata kasih ambil muka dak lagi. Kasih sebenar. Tengok sahabat sakit, mengalir mata Nabi. Tengok sahabat susah, begitu tolong dia bersama dengan dia. Pemimpin yang paling besar sekali atas dunia itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kemuli makan bersama dengan orang minta sedekah? Nabi kita lah mulai. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mulai duk makan dengan ahli sufah, kita akan sapa cerita ni juga. Orang paling besar sekali pergi makan dengan orang yang paling rendah sekali dari mata kita lah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ni tidak ada beza benda tu, iaitu kecuali at-taqwa sahaja. Ahli sufah mereka kata tengok ni orang tak kira. Orang tak ada umur. Dia tidur di nyana di sejik mereka kata tidur situ, tak ada padak. Akan tapi Nabi kita bersama dengan mereka tu makan. Allahu Akbar. Nak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam milik sifat ar-rahmah dengan sepenuh-penuhnya. Tengok lagi di sini untuk Nabi kita faham bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak adalah orang yang memiliki sifat ar-rahmah lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang nak tiru ar-rahmah daripada Nabi kita ni lebih daripada Nabi. Inilah yang mana kita ambil sedikit daripada benda banyak lagi. Untuk kita ni faham kata bahawa Nabi kita ni dicerita juga dalam Al-Quran akan sifat-sifat dia itu sifatu ar-rahmah. Kita akan tengok lagi itu ar-rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia atau dalam kelakuan Nabi, dalam perbuatan Nabi, gaul Nabi dengan sahabat dia. Maka kita dipersilakan dengan Ustaz Mukhtar kita, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Romli kita yang telah menghuraikan kepada kita bagaimana berita-berita Nabi, kedatangan Nabi kan maของท่าน Nabi sallallahu alaihi wasallam ในคัมภีร์ก่อนๆโดยเฉพาะคัมภีร์ของชาวยิวนี่ bagaimana mana buat dia kerana orang Yahudi duk nanti-nanti. Habis tu hari ni duk marah kepada umat Islam ni, balas ning lah. เพราะว่า Allah Subhanahu wa taala ได้ส่งนบีให้กับก็คือเชื้อสายนบีนี่มาจากเชื้อสายอาหรับไม่ใช่บันิอิสราอีลจึงทำให้เกิดความอิจฉาริษยา dengki kepada kaum-kaum Arab lebih-lebih kepada kaum orang Islam semua pada hari ini. Dan juga Ustaz Ramli telah hurai kepada kita bagaimana Allah Ta'ala royak mengenai dengan rahmat Nabi dalam Quran. Allah Ta'ala cerita diri, Allah Ta'ala confirm เองถึงความเมตตาที่มีอยู่ในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนcerah ayat Quran yang kita dengar semua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita akan mari tengok pula bagaimana sifat-sifat Nabi yang disebut di dalam sunnah dia sendiri. Sebenarnya dia bukan Nabi duk dia nak royak kata dia rahmat dak. Kerana kita kena tahu kata sunnah-sunnah ataupun hadis yang direwayat daripada Nabi adalah wahyu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata Nabi nak royak kata toeng diri tu paling penyayang, paling merahmati kepada orang lain, bukan Nabi iktiraf diri dak, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang hatta suruh Nabi royak kepada kaum-kaum dia kata bahawa Nabi adalah seorang Nabi yang paling penyayang, yang mana kita akan baca selepas daripada ni bukan kepada manusia saja. Nabi saya, Nabi rahmat bukan kepada manusia saja, bukan umat dia saja, bukan kepada khadir sehingga khadir dia sehingga khadir dia bala mana kita akan dengar juga dan juga dengan binatang. Hari ni kita nak kecek mengenai dengan rahmat. Halaqah yang pertama ini kita akan kecek mengenai dengan rahmat-rahmat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam sunnah Nabi SAW beberapa perkara yang diriwayat bahawasa nak tunjuk kata Nabi SAW sendiri ini adalah rahmatun muhdah. Nah, sebagai orang yang paling penyayang, paling merahmati, seperti mana yang pertama kali hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dia, Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Hei manusia semua. An-nas di sini ni maksud semua manusia. Masuk semua manusia, sama ada muslimuhum wa kafiruhum, sama ada orang Islam sendiri ataupun orang yang kafir yang tidak memeluk ataupun beragama dengan agama Islam. Rahmat Nabi ini meliputi kelakapkum semua setiap orang manusia. Rahmatun muhdah. Rahmat ini iaitu penyayang yang paling merahmati dan juga muhdah yang hidayah, pertunjukkan kepada sekalian manusia. Al-muhdah di sini, muhdah di sini makna apa? Iaitu al-hidayatu. Al-hidayah ila siratil mustaqim. Rahmat Nabi ni hidayah kepada jalan yang lurus. Tangnam tiang terong rahmat Nabi SAW. Dengan sebab itu rahmat yang kita dapat, yang mana yang Nabi usaha nak menyebarkan rahmat ini kepada sekalian alam, yang mana sesiapa pun yang dapat rahmat ini daripada Nabi, dia akan dapat kegembiraan, saadah yang sebenar, khamsu tetacing fi dunya wal akhirah, semenjak dunia ini dan juga sampai kepada hari akhirat lagi. Sampai kepada akhirat nanti yang dia akan dapat apa? Rahmat ataupun saadah khamsu tetacing, yang manusia dapat, yang sesiapa dapat rahmat daripada Nabi SAW. Dan juga ingatlah bahawasa sesiapa yang dia dapat rahmat, hidayah, pertunjukan yang Nabi telah tunjuk kepada kita, iaitu kita tak nafi, iaitu sunnah Nabi SAW. Siapa yang Allah Ta'ala kepada dia, kasih kepada sunnah Nabi, kasih kepada Nabi, kasih suka nak mengikuti langkah Nabi SAW, makna kata itu ditunjukkan kata Allah Ta'ala telah memberi taufik kepada dia akan iman yang sebenar. Akan iman yang sebenar. Kerana tadi Ustaz Ramli telah kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Pasti kita kena ambil Nabi ni lebih kasih daripada bapa ibu bapa kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada sekalian manusia mana-mana dalam dunia ini. Itulah kita akan jadi orang yang mukmin yang sebenar, yang beriman dengan Allah dengan sebenar iman kepadanya. Dengan sebab itu, ingatlah bahawa nur ataupun cahaya hidayah yang akan akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah Taala itu melalui Nabi SAW. Melalui Nabi saja. Kita tak boleh nak pergi beli ke mana, nak pergi beli di sini, nak pergi ambil daripada manusia ni, nak ambil daripada orang ni, tak boleh. Hidayah yang sebenar kena melalui wasatah, iaitu Nabi SAW. Iaitu melalui Nabi SAW. Iaitu Nabi Nuh ni adalah rahmat dah. Rahmat. Rahmat itu nak tunjuk jalan yang sebenar. Nabi tak Nabi tak ada sifat peseng mari royak benda yang benar. Dia nak terima, dia tak terima ni, benci dia ataupun somnamna dia, tak ada. Saya ingat Abu Talib sendiri. Saya ingat sahabat lain-lain pun. Saya ingat orang lain pun. Saya ingat dalam peperangan sendiri pun Nabi juga perang bukan tujuan nak bunuh seterus Islam, tak. Tetapi tujuan asasi iaitu nasrul Islam, demi nak sebar Islam. Aslim taslam, masuklah Islam kamu, nasaya kamu akan selamat. Itu tujuan Nabi buat perang. Bukan hanya nak semata-mata nak bunuh, semata-mata nak perang, nak mengkhianat, bukan. Itu bukan rahmat yang Allah Ta'ala rakyat di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga yang kedua, benda yang tunjuk kata Nabi sebagai orang ataupun manusia, salah satu orang yang paling merahmati kepada sekalian alam. Satu cerita yang kita makruf, yang kita kenal, yang mana hadis ataupun cerita ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, dan juga saya ingat satu riwayat lagi sendiri pun Al-Imam Muslim riwayat juga dalam kitab dia, yang mana di dalam orang panggil kata riwayat yang dicerita oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Satu kali ada orang lelaki mari tanya kepada Nabi, kaifa kana sya'nuka ya Rasulullah? Bagaimana
keadaan timur. Kuan penma Nabi ni wanak cara budak-budak besar bala mana sampai peringkat umur 40 boleh jadi dilantik jadi Nabi ni. Mula budak-budak. Awal mula nak menjadi Nabi ni bala mana hidup Nabi SAW. Kita dah kenal. Kita dah dengar banyak orang kata Nabi telah digelarkan sebagai amin semenjak belum dilantik jadi Nabi lagi. Dipercayai. Wang cai oleh sehingga orang yang bukan orang Islam sendiri. Lelaki ni mari tanya kepada Nabi bagaimana permulaan Nabi. Nabi cerita. Satu kali dia ni duduk di bawah kandulan. Ada menyusu oleh satu orang perempuan iaitu Halimah As-Sa'diyah. Yang mana Halimah As-Sa'diyah ada anak sendiri juga. Nabi cerita bahawa satu kali aku dan juga Halimah dan juga anak dia ni kita pergi bersama. Pergi kepada satu tempat. Pergi kepada satu tempat main. Orang panggil tempat luah-luah untuk nak main. Dan juga tetapi hari tu tak pergi. Tak boleh ada lupa zat makan gapo lupa sehingga Nabi ni tanya. Tanya kepada anak Halimah tadi mana pakaian kita main lapan mana? Mana? Maka Nabi kata gimik lupa gimik izhab fa'tina bizadin min 'indi ummina. Gimik minta makanan, minta selepas daripada kita main letih ni minum ataupun makan daripada mak kita iaitu Halimah As-Sa'diyah. Gi anak Halimah gi sehingga Nabi duk sore tu tatkala itu datangnya dua malaikat. Diriwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad di sini, datangnya dua malaikat ni mari pegang Nabi. Pegang Nabi untuk nak ambil jantung Nabi. Wacai Nabi ini waktu ubik mari nak basuh. Nak basuh. Nak basuh dan juga menyuci. Ini riwayat yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad. Manakala riwayat Al-Imam Muslim. Imam Muslim fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu al-alaqah. Ambil waktu ubik wacai itu, dalam wacai ada stok daging dalam wacai, dalam jantung itu, dalam wacai Nabi waktu ubik pula. Mari basuh. Hadza hadz syaitan minka. Seteka daging yang berada di dalam hati Nabi itu tu malaikat yang kata ini adalah suaning daripada syaitan. Mana kata benda yang keburukan yang syaitan telah berubah di dalam jantung kamu ya Rasulullah, ya Muhammad. Pada masa budak itu tidak dilatih jadi Nabi lagi. Summa ghasalahu fi tastin min dhahab bima'i zamzam. Ambil seteka daging itu dibasuh dalam satu bekas dengan penuh dengan air dalam bekas itu iaitu air Zam-Zam. Basuh dengan air Zam-Zam. Batuh dengan air Zam-Zam. Summa la'amahu. Selepas itu mari buah mula. Ambil buah mula pada ambil jantung itu diletak dalam tempat biasa dia. Setanti dia tempat biasa dia bala mana ambil masuk gi pak tula. Wa ja'al ghilman yas'auna ila ummihi faqalu inna Muhammadan qutil. Ada beberapa budak yang duk main sekali. Bukan hanya kepada anak Halimah saja, tapi ada budak lain lagi ni tengok Muhammad kena dipegang oleh dua orang malaikat. Tak tahu kata malaikat. Budak-budak tak tahu kata malaikat, tapi duk pegang Nabi Muhammad, ambil wacai, ambil jantung seteka daging mari basuh ini. Budak daripada kata dua orang ini seolah-olah kata telah nak bunuh Nabi Muhammad SAW semasa budak itu. Pergi cari kepada Halimah, ngadu kepada Halimah kata lelaki sore tu nak bunuh Muhammad dah. Nak bunuh Muhammad, pergi tolong. Sehingga akhir sekali klik mari orang panggil kata ambil wacai, ambil jantung Nabi, masuk di tempat tula dia, jahit semula dia. Sehingga Anas bin Malik, orang yang riwayat cerita hadis ini ni, wa kuntu ara athara dhalikal mukhayyat fi sadrihi. Ada ronggai. Anas kata ada bekas jahit. Bekas jahit yang malaikat wari bedah hati Nabi waktu ubik tu, bawa masuk di mula, jahit bekas-bekas di orang panggil apa, di kulit Nabi sallallahu, di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak tunjuk kata bala mana. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Ubay bin Ka'ab riwayat hadis ni bala mana? Dua orang malaikat yang mari itu dia kecek. Kecek semasa dia basuh jantung Nabi, dia kecek. Akhrij al-ghil wal hasad. Waktu ubik benda dengki, sifat-sifat buruk-buruk dalam hati Nabi, dalam stok daging itu waktu ubik. Benda-benda tak molek. Thumma nabadhahu fatara. Tahap waktu ubik. Faqala lahu adkhil. Tetapi selepas daripada tu waktu ubik benda buruk, wa masuk benda baik. Ar-ra'fata war-rahmata. Wa masuk sifat penyayang. Sifat lemah lembut kepada manusia ataupun sekalian alam. Wa masuk di dalam jantung Nabi SAW. Ini hadis yang nak tunjuk kepada kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beza dengan manusia biasa. Hati dia, wacai Nabi, jantung Nabi ni tak serupa dengan jantung kita, tak serupa. Kerana jantung Nabi telah dibasuh oleh malaikat dengan air Zam-Zam waktu beg, waktu cuci ataupun waktu beg benar-benar yang syema akhlak-akhlak yang sayyi'ah, yang buruk, dan juga memasuki dalam jantung Nabi itu dengan sifat-sifat yang mulia, dengan seperti rahmat, seperti penyayang. Dengan sebab itu dalam tubuh Nabi SAW ada dua orang panggil atau dua ibu yang telah buat. Satunya ibu yang telah orang panggil kata tunjuk benda-benda yang baik, tunjuk benda-benda yang jahat, dan juga tolak benda-benda yang jahat. Tunjuk benda-benda yang baik, akhlak-akhlak yang baik, dan juga tolak benda-benda yang jahat. Ini adalah yang nak tunjuk kata peringkat yang menyampaikan Nabi a'la darajat, peringkat yang tinggi, akhlak yang mulia, dengan sebab rahmat yang berada di dalam hati alam ataupun di dalam jantung dia. Dan juga ingatlah bahawa rahmat Nabi SAW ini meliputi semua manusia, sama ada orang Islam, sama ada orang kafir. Satu kali hadis yang riwayat oleh al-Imam Muslim, seorang sahabat mari cari Nabi, royak kepada Nabi, nak marah kepada Nabi. Boleh di masa tu sebelum Nabi hijrah lagi. Kerana apa? Belum Nabi hijrah ni sahabat, beberapa orang yang masuk Islam dizalimi oleh orang musyrikin. Dizalimi oleh musyrikin sehingga sahabat tak boleh nak sabar. Pergi cari Nabi, ngadu kepada Nabi, minta Nabi tolong, doa Allah Ta'ala laknat kepada orang musyrikin. Ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin, doalah kepada Allah Tuhan kita ni, laknat kepada orang musyrikin. Tetapi tengok kepada jawapan Nabi SAW. Bagaimana jawapan Nabi? Nabi jawab kepada sahabat, nak tunjuk kata rahmat Nabi bukan hanya kepada orang yang masuk Islam saja, orang yang ikuti dia saja, tetapi sehingga orang musyrikin sendiri. Nabi kata, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Aku bukan dibangkit untuk mari nak laknat manusia mana-mana dalam dunia ini, dah. Tetapi tujuan aku dibangkit kerana jadi sebagai rahmat, penyayang, kekasihan kepada sekalian manusia, sekalian alam ini. Dengan sebab itu, sedang pendengar, Nabi tak laknat orang kafir. Ada juga beberapa riwayat, beberapa hadis yang riwayat kata Nabi biasa laknat. Tetapi dengan sebab berat ataupun teruk sungguh, Nabi ni tak laknat. Orang kafir sendiri kalau tak sampai peringkat yang kuat sangat, Nabi tak sampai kepada peringkat yang laknat kepada dia. Yang ketiga yang diriwayat oleh dalam hadis, iaitu tunjuk kata Nabi SAW sebagai Nabi yang paling merahmati sekali, iaitu sehingga nama Nabi sendiri pun ada satu nama daripada nama-nama Nabi yang tunjuk kata Nabi rahmat. Hadis yang diriwayat oleh al-Imam Muslim, Nabi SAW kata, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-mahi alladhi yumha bi al-kufr, wa ana al-hashir alladhi yuhsyaru an-nas ala aqibi wa ana al-aqib. Dan juga satu hadis lagi juga, kana Rasulullah SAW yusamma lana nafsahu asma. Satu kali Nabi royak nama dia. Royak nama Nabi sendiri ni, royak wifat kami tahu. Di antara nama Nabi iaitu Muhammad, dua Ahmad, Al-Muqfi, Al-Hashir, Nabiyut Taubah, yang terakhir sekali Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Allahu Akbar. Ini di antara Nabi, nama Nabi-Nabi. Di sini kita nak kata nama Nabi, di antara nama dia Nabiyur Rahmah ini nak tunjuk kata sifat Nabi itu, kondalasan akhlak Nabi, rahmat dah. Sehingga di dalam dakwah Nabi, cara dakwah Nabi, yang Nabi dakwah kepada orang yang bukan Islam pun penuhi dengan rahmat juga. Penuhi dengan rahmat juga. Dengan sebab kita tadi kata Nabi pergi perang, bukan tujuan kata Nabi nak bunuh, nak serang, tak, tapi tujuan yang paling besar sekali, li'a'la'i kalimatillah, untuk nak mengangkatkan kalimah ataupun agama Allah Ta'ala tinggi. Sebab agama Islam bukan tujuan nak bunuh, nak mengkhianat orang-orang kafir ataupun tidak. Dan juga yang keempat, nak tunjuk kata rahmat Nabi ni cukup di setiap manusia. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmidzi, man la yarhamin nas la yarhamullah. Sesiapa yang dia tak rahmat manusia. An-nas di sini masuk semua, orang Islam ataupun orang kafir. Siapa yang tak rahmat manusia mana-mana, nescaya Allah Ta'ala pun tak akan rahmat kepada dia juga.
Allahu Akbar. Dan juga satu hadis Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tabarani, lan tu'minu hatta tarahamu. Kamu semua tak akan jadi orang yang beriman sebenar sehingga kamu ni merahmati di antara kamu gimari. Sahabat jawab kepada Nabi, ya Rasulullah, kulluna rahim. Fak kami semua ni rahmat belaka. Jawab kepada Nabi, fak kami ni rahmat belaka. Tak ada. Pia besing-besing, kaut-kaut, tak ada. Sahabat jawab kepada Nabi. Nabi jawab kata, fa innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibahu. Bukan seorang yang dia rahmat kepada saing tapi dia dak. Seorang Islam, seorang ni, sahabat seorang ni rahmat kepada sahabat seorang lagi yang beragama Islam juga. Bukan Nabi royak. Tetapi walakinnaha rahmatan nasi rahmatan ammah. Tetapi rahmat yang sebenar yang aku nak dalam hadis ini, yang akan mensampaikan kamu kepada peringkat yang tinggi, peringkat yang paling iman yang sebenar kepada Allah Ta'ala, iaitu rahmatan ammah, rahmat yang mencukupi semua manusia, sama ada Muslim dan juga sama ada orang yang bukan Islam, bukan orang Islam. Dan juga ingatlah bahawa rahmat ini terbagi kepada 3. Thalatha darajat. Rahmat ni ada 3 darajat dalam kitab ini dia sebut. Satunya rahmat kepada orang Islam, yang dua rahmat kepada orang kafir yang bukan Islam, dan juga yang ketiga rahmat kepada binatang. Rahmat kepada orang Islam ni seagama dengan kita. Seagama. Orang panggil kita taliyah beriman yang sama, yang iman kepada Allah Ta'ala. Manakala rahmat kepada orang kafir ini sebagai insaniyah, rahmat dari segi insaniyah, khuampen manusia tam kita kena tolong, kena kasih. Dengan keadaan bukan kata kasih melampaui dak. Dan juga yang ketiga, peringkat yang ketiga, rahmati kepada binatang, yang kita akan baca juga pada ruangan yang terakhir insya-Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kita rahmati kepada kafir bukan nak kata sampai orang kata tinggal kewajipan kita jihad dak. Bukan kata kita kasih kepada kafir tinggal jihad. Buat baik dengan kafir tinggal jihad. Orang kafir duk mengkhianat orang Islam, siapakah kita kasih kelajak kek siapakah tinggal jihad ni, bukan. Bukan. Tetapi kita kena buat jihad juga pada masa yang syarak Islam suruh kita buat ni, kita kena buat. Walaupun semasa itu kita kasih kepada orang kafir. Tetapi apabila kita buat jihad, Islam ajar kepada kita sifat rahmat dalam peperangan. Palah mana? Jangan kita bunuh orang yang ada dalam, orang panggil kita tentera orang kafir itu seperti orang tua. Tak boleh. Islam tak ajar bunuh orang tua. Seteru Islam yang adanya dalam tentera fak dia, pangkat fak dia, orang tua syuyuh jangan bunuh. Orang tina jangan bunuh. Orang budak-budak jangan bunuh. Orang sakit jangan bunuh. Sehingga orang yang kadang-kadang misalnya kata Chow Meng yang buat songkram dengan kita, orang yang pegang awut buat songkram kita, tapi Chow Meng tu manakala selepas daripada kita benar dah ni, kita nak gigit Meng dia itu, tetapi Chow Meng tak pegang kali senjata, tak pegang awut, tak boleh kita nak pergi nak zalim dia, tak boleh. Islam aja. Kita nak lawan boleh dengan orang yang pegang senjata saja, kontitir awut yang dia. Ni nak kata rahmat di dalam peperangan. Dan juga apabila kita ambil orang kafir mari jadi celai ini, kita pun kena muamalah dengan muamalah yang baik. Tak tengok kepada dia agama gapo. Agama kafir tak tengok, tetapi kita kena muamalah. Allah Islam ajar kena muamalah dengan celai sehingga dia bukan orang Islam pun kita kena muamalah dengan baik. Bukan kata igat dia kedah, boleh legot dia, nasi minum takwi, bukan. Itu bukan rahmat yang diajar oleh agama Islam. Yang terakhir sekali, Islam adalah agama yang menggalak kita untuk merahmat. Dan juga ingatlah bahawa siapa yang rahmat kepada semua manusia, semua alam, semua makhluk yang berada dalam bumi ini, nescaya Allah Ta'ala yang ada di langit akan rahmat kepada dia. Seperti hadis hadis yang penting sekali, silsilah al-awwaliyah, yang mana Nabi SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis yang diriwayat oleh al-Imam Abu Dawud. Nabi kata irhamu, rahmatlah kamu, nescaya Allah Ta'ala akan rahmat. Nescaya Allah yang paling rahmat daripada kita lagi. Hari ni kita kuamita, kita banyak dah, tapi ingatlah orang yang paling rahmat lebih daripada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita rahmat kepada manusia, makhluk mana-mana dalam dunia ini, Ar-Rahman, Allah Ta'ala,
Ar-Rahman, Tuhan yang sifat penyayang, sifat paling rahmat, akan rahmat kepada kita. Rahmatlah orang yang berada, makhluk yang ada dalam bumi ini, nescaya orang yang ada di langit, yang berada di langit akan rahmat kepada kamu. Allahu Akbar. Itulah sifat-sifat Nabi yang rahmat yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia, melalui wahyu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kita akan masuk contoh yang pertama, iaitu rahmat Nabi kepada umat dia. Rahmat Nabi, kasih sayang, kasih belah Nabi kepada umat dia bala mana? Seperti mana ayat tadi lah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Umat dia di sini kita maksud orang Islam, orang yang beriman. Sifat kasih sayang hak Nabi kepada orang yang beriman, iaitu umat dia. Bala mana kasih Nabi kepada kita hari ni? Kita khabar ke tak? Boleh jadi kita tak kasih kepada Nabi hari ni, duk lalai, tak ingat Nabi, malah nak selawat kepada Nabi kerana kita tak khabar kata Nabi ni kasih kita bala mana. Harisun alaikum. Nabi kacik usaha wifakmu ni bimbing, Nabi bimbing. Usaha kita semua, kalau boleh jadi semua ni nak umat dia ni duk dalam hidayah belaka, masuk syurga belaka. Ini haris, kuam tumte kuam payah Nabi dalam dunia ini. Kuam tumte Nabi dalam dunia ini, azizun alaihi ma anittum. Penhuang. Penhuang pula kata kita nak jumpa benda gapo yang berat dalam dunia ini. Ibn Kathir kata bala mana, ayya'izzu alaihi syai' alladhi ya'natu ummatahu wa yashqu 'alaiha. Nabi ni bimbang, Allah tak nera. Bimbang kata umat dia nak jumpa keberat ke gapo dalam dunia ini. Bimbang. Bimbang takut tak dapat hidayah. Bimbang belaka itu nak kata Nabi SAW seorang manusia yang Al-Imam As-Sa'di kata syadidur ra'fati war rahmati bihim, sangat penyayang, sangat lemah lembut, sangat rahmat pada umat dia. Satu cerita yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Musnad dia, Auf bin Malik Al-Ashja'i, seorang sahabat dia, cerita bala mana Auf satu kali biasa dentang giwak perang bersama dengan Nabi, ada kontak, ada tahang lah bersama dengan Nabi, dan juga suatu malam ni pergi tidur, pergi park satu tempat. Pada waktu tengah malam, Auf bangun. Auf bangun ni, mari tubik, mari tengok. Masa tu tentera Islam tidur belaka. Kok mana malam ni tentera Islam tidur belaka ni, tak ada manusia duk jaga, tak ada, tidur. Selalu Auf ni ingat kepada Nabi yang paling pertama sekali. Selalu dah segera pergi masuk pergi pak tidur Nabi, nak tengok Nabi kata Nabi duk tidur ke bala mana, selamat ke tak selamat, kita tengok. Apabila pergi sampai kepada tempat tidur Nabi, jumpa Nabi tak ada pak tidur. Kau bimbang lagi. Gitu turut sahabat, suruh sahabat lain ni kita pakat pergi cari Nabi, kita tengok Nabi duk mana. Sehingga akhir sekali pergi cari Nabi, Nabi mari cari diri. Nabi kelip mari sendiri. Nabi kelip mari sendiri. Nabi cerita royak kepada sahabat dia, atadruna ma khayyarani bihi rabbil lailah. Tahu ke tak kamu malam ning aku dapat wahyu daripada Tuhan aku, bahawa Tuhan Allah Ta'ala aku pilih dua perkara kepada aku. Tahu ke tak pilih gapo ratik? Sahabat jawab bala mana, Allah wa rasuluhu alam. Tak tahu. Tidur belakang malam ni tak tahu. Tuhan dan juga rasulnya yang paling tahu. Maka Nabi kata khayyarani baina ayyudkhila nisfa ummati. Pilih kepada aku Tuhan, aku pilih malam ni dua perkara. Satunya, aku ni dapat umat aku ni setengah. Nisfu, setengah daripada umat aku masuk Islam. Setengah lagi tak masuk Islam dah. Masuk syurga, setengah lagi tak masuk syurga. Setengah. Misalnya kata ada 20 juta daripada umat Nabi, 10 juta boleh masuk, 10 juta tak boleh masuk dalam syurga. Dan juga satu pilihan lagi yang Allah Ta'ala ni, iaitu syafa'ah. Syafa'ah, pertolongan, syafaat yang boleh bui. Nabi kata fakhtartu syafa'ah, aku pilih syafaat. Dan juga Nabi kata sahabat yang kata, ya Rasulullah, kalau gitu mau pilih syafaat ni, tolong doa kepada aku tolong doa kepada aku kata aku ni boleh jadi salah satu orang yang dapat syafaat ini daripadamu pada hari kiamat nanti. Nabi jawab belah mana, hiya likulli muslim, syafaat ini adalah setiap orang Islam belaka, bukan kepada kamu sahaja. Cidik Nabi pilih. Allahu Akbar. Kuang wai prip Nabi kalau pilih kereng separuh saja boleh masuk syurga ni, umat dia setengah lagi tak boleh masuk. Allah bimbing Nabi tak boleh duduk, tak boleh nak sebaik nak gembira hati, tak.
Nabi pilih jawab ataupun pilih yang paling confirm sekali kata umat dia boleh masuk syurga paling banyak sekali, iaitu syafaat. Allahu Akbar. Satu kali juga sahabat mari cari Nabi SAW. Royak kepada Nabi, "Hei Nabi, buat apa mudak minta kepada Tuhan kamu ni?" Orang pengen kata amna, kekuatan seperti mana kekuatan yang adanya pada Nabi Sulaiman AS. Apa tak minta? Nabi Sulaiman ni ada apa yang kata apa? Ada kekuatan yang hebat lah yang Tuhan beri kepada dia. Apa Nabi tak minta kata? Sahabat tanya kepada dia. Hadisnya diriwayat oleh Al-Imam At-Tabarani. Apa nak minta? Allahu Akbar. Nabi yang kata balas mana? "Inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa a'tahu da'wah." Tuhan tak hantar Nabi seorang mana mari dalam dunia ini, melainkan setiap Nabi ni ada satu doa. Satu doa mustajab. Nabi, setiap orang Nabi ni boleh doa kepada Allah Ta'ala. Dan juga doa itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Setiap Nabi. Nabi semua, beberapa orang tu pakai doa tu semenjak dunia ni lagi dah. Nabi dulu ambil doa hak tu hawi. Bonus orang pisik ni, doa dah semenjak dunia ni lagi dah. Allahu Akbar. Dan juga setiap orang ni ambil doa tu doa kepada Allah Ta'ala untuk hidayat. Tolong dia ni dakwah kepada kaum dia. Tetapi akhir sekali kaum dia pun asal. Tak turut juga. Tak terima juga dakwah Nabi itu. Tetapi Nabi kata, "Wa innallaha a'tani da'watan fakhtabatuha 'inda rabbi syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Dan juga aku dapat juga salah satu doa yang doa mustajab. Tetapi aku ikhtabatu, aku biar tak pakai dunia ini. Tak saya pakai lagi dunia ini, biar untuk dipakai pada hari kiamat untuk syafaat kepada umat aku pada hari kiamat nanti. Allah taruh doa ni nak pakai kepada umat dia untuk syafaat kepada umat dia. Ni nawaya kata Nabi SAW sangat kasih. Banyak lagi hadis yang tunjuk kata Nabi kasih kepada umat dia. Seperti mana Aisyah biasa tanya kata, biasa tanya kata bala mana kepada Nabi SAW tu. Biasa tanya kepada Nabi SAW dengan satu kali Aisyah jawab, minta doa kepada Nabi. Nabi, doa kepada aku. Isteri Nabi minta doa kepada suami dia sebagai Nabi. Minta Nabi doa, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ampunlah kepada Aisyah apa kesalahan yang dia telah buat sebelum daripada ni ataupun selepas daripada ni. Benda yang nampak tengok, benda yang tak nampak tengok, ampunlah ya Allah. Tu Nabi doa kepada Aisyah. Aisyah Allah mujur gembira. Mujur tak ada arah gembira dah. Orang yang dia suami doa kepada isteri. Cuba kita sebagai suami doa kepada isteri. Allah. Gulinglah bini kita, selipak. Malu. Mujur, gembira dengan sebab doa suami. Apa tahu lagi Aisyah. Ada suami yang jadi sebagai Nabi doa kepada dia. Mujur benar dia. Mujur. Nabi tanya kata, "Mu tak gembira kan Aisyah?" Aisyah jawab kata, "Gembira lah." Dan juga selepas daripada itu Nabi kata, "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah." Hei Aisyah, sumpah dengan Allah Ta'ala. Sumpah dengan Allah Ta'ala bahawa doa seperti mana aku doa kepadamu tadi tu, aku pun telah mendoa kepada umat aku juga setiap kali selepas daripada semaya. 5 waktu sehari Nabi doa kepada kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, banyak lagi rahmat Nabi kepada umat dia, iaitu kita, bukan orang lain. Apa kita tak kasih kepada Nabi SAW? Bahkan Nabi kasih kepada kita, doa kepada kita. Hari ni semasa Nabi ada hidup tu, Nabi hidup tu lima hawelah Nabi doa. Kita lima kali siapa ke tak? Sekali ada doa kepada Nabi. Selawat kepada Nabi. Kadang ada satu hari hilagi bergigi kita tak selawat kepada Nabi. InsyaAllah kita akan seterus kepada Ustaz Ramli. Rahmat Nabi kepada sahabat dia. Bagaimana rahmat Nabi kepada sahabat dia? Rahmat Nabi kepada isteri dia. Allahu Akbar. Kita sila dengar daripada Ustaz Ramli. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, setelah dengar semua, kita akan jumpa lagi, iaitu yang mana kita dengar semua saat ni, iaitu jelas kepada kita bahawa itu nak rakyat kata wajibnya kita ni kena kasih kepada Nabi ni lebih daripada bapak kita, anak kita dan semua manusia ni. Kerana Nabi ni kasih kepada kita ni sungguh-sungguh, orang panggil peduli sungguh-sungguh. Tahu doa itu hak boleh terima ni taruh untuk nak kepada umat dia. Ini yang rakyat kata kita kena balas klik juga. Nabi ni mikir semua, doa semua kepada kita. Kita ni nak ukur lagu kita ni, kata kita ni balas dah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh balas kalau tak kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sini ya.
rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling jelas sekali iaitu keadaan Nabi kita terhadap dengan sahabat dia. Kerana contoh yang paling molek sekali itu contoh yang dibuat Nabi kita yang di pada sahabat dia. Kerana Nabi kita ni ada sifat rahmat bukan tak ada di tubuh dia dak. Nabi ambil sifat rahmat guna dengan sahabat dia. Tengok satu kali di sini lah. Ali bin Abi Thalib dia kaya hadir ni dia kata, "Fak kami ni duduk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Mus'ab bin Umair mari juga." Kata, "Mari nak duduk bersama juga." Akan tetapi gapo dia kata? "Ma alaihi illa burdatun muraqqa'ah." Allahu akbar. Mudah kata gambaran yang orang tengok ni titik air mata. Tidak ada pakaian kata dia kecuali kain yang oleh kata yang cari-cari. Apakah beza dengan orang susahnya? Iaitu Mus'ab bin Umair orang kaya. Orang kaya sekali, mereka kata orang jangok sekali, harta banyak sekali. Seperti yang masuk agama Al-Islam jadi pendakwah di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Habis harta dia. Tidak ada. Ada sekadar untuk hidup benar panggil. Masa itulah falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi min an-ni'mah walladhi huwa al-yawm fihi. Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok kepada keadaan Mus'ab sekarang ni. Baka tiap naik mengalir mata Nabi. Ketua lagu mana ni? Tua ni. Nabi kita adalah ketua. Rasulullah tengok pada sahabat dia, siaplah. Tengok pada Mus'ab bin Umair, siaplah. Dulu dia berkedok lagu ni tak. Nabi kalau tengok orang susah pakai lagu ni, tak tiap, tak menangis. Akan tetapi tengok pada Mus'ab bin Umair, ukur dengan sebelumnya. Ukur dengan keadaan dia hidup sebelumnya, mengalir air mata Nabi. Sebab tengok senyapnya dia. Siaplah kata dia. Sebelum ni pakai yang paling mahal sekali mereka kata. Duk di Mekah ni kenal. Minyak bahu orang pakai ni, orang tahu dah. Kalau bahu lagu ni, orang kaya seorang ni, orang kaya nama Mus'ab bin Umair. Tengok di belakang, kalau pakai comel lagu ni, Mus'ab bin Umair. Allah. Tengok hari di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah pakai carik, kena tapung, kena jahit. Itulah Nabi tengok ukur dengan keadaan dulu. Sebelum masuk agama Al-Islam. Apabila masuk Islam dah jadi pendakwah dakwah kerja sungguh. Pakaian dia, hidup dia. Allahu Akbar. Itulah menyebabkan Nabi ni mengalir air mata Nabi. Penuh dengan sifat ar-rahmah. Bukan gitu, tak apa halah dia lah. Ni ayat kata, ketua tidak ada sifat ar-rahmah. Rahmat Nabi ni masuk dalam hati sahabat sungguh. Sehingga semua orang hidup sekali dengan Nabi, kalau Mus'ab pakat menangis belaka. Itu nak ayat kata, rahmat Nabi ni sama dalam hati sahabat sungguh. Bukan tahu buat dak. Ya benda buat, benda main dengan hati sungguh dia tak sama. Benda buat ni tidak dapat orang. Nabi ni dak. Tubik dalam hati ke sehingga orang tengok muka Nabi ni, tengok wajah Nabi kena mengalir air mata juga. Allahu Akbar. Inilah keadaan Mus'ab bin Umair. Keadaan Nabi kita bagi itu juga. Nabi kita ni bukanlah pakai yang hebat molek dak. Nabi bukan pakai yang kemaha, sehingga tengok orang ni menangis dak. Nabi pakai yang sama ada juga. Pakai yang biasa panggil. Tak nak kata hebat orang lain dak. Nabi kadang-kadang pakai jahat sendiri juga. Cara dia tak pun sendiri juga. Tengok orang pakai sepengaya menangis kerana ukur dengan dulu. Ukur keadaan dulu. Allahu Akbar. Ni ayat kata sifat rahmat Nabi, sifat sayang. Sifat menyayang kepada sahabat dia. Penuh sungguh panggil. Satu lagi di sini cerita ni lah yang tiap-tiap kali kita dengar, kita baca ni rasa diri bulu lama. Ni kata Nabi kita ni boleh buat boleh buat. Siapa tahu ni? Kita nak buat lagu mana bagi kita ni boleh sedikit tak apa dah. Ataupun semuanya banyak separuh tak apa dah, setengah panggil. Ada sikit tak apa dah. Yang mana hadis ni yang dicerita oleh Abu Hurairah, dia kata tak, satu kali aku ni tidak ada makan ni, sangat lapar. Tubik ada rumah ni tunggu, nak kata tunggu nanti orang lalu ada orang hajak pergi makan mah ya kau nak hajak pergi makan ni kau. Lalu seorang Abu Bakar, lalu Umar tak.
Semua susah berlaku dah kata. Orang yang tiga lagi itu Abul Qasim, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dah, Nabi tengok kepada wajahku, Nabi tahu keadaan aku. Tahu kata aku ni sangat lapar, dia kata. Panggil, wahai Abu Hurairah. Ya Abahir. Panggil. Abu Hurairah jawab dengan sempurna, labbaika ya Rasulullah. Terima wahai Nabi. Ya wahai Nabi. Allahu Akbar. Mari, Nabi kata, mari, pergi. Pergi selalu orang lapar. Tak nak makan pun kata, pergi tengok Nabi. Apalah ikut Nabi lah. Pergi masuk satu rumah ni, minta izin. Dia benar Nabi masuk, minta izin kepada Abu Hurairah. Boleh masuk dua orang dalam rumah. Tanya kata, susu ni hak siapa ni? Ada. Gas susu ni orang hadiah kepada kamu wahai Nabi. Nabi dengar lagu Nabi gembira dah. Tak ada makan lagi. Abu Hurairah begitu juga. Tahu kata, kalau Nabi boleh ni, aku boleh cakap Nabi ni suka bagi. Aku kata, ini adalah susu ni hadiah kepada kamu wahai Nabi. Kalau sedekah Nabi tak makan, ini hadiah. Tengoklah di sini kata, oh yang ketua sungguh. Nabi kata kepada Abu Hurairah, sebenarnya Nabi sendiri keluar hari itu sebab lapar juga. Abu Hurairah keluar sebab lapar juga. Dua-dua kan ni sangat lapar, dia kata. Akan tetapi, gapo kan Nabi kata kepada Abu Hurairah? Nabi kata, wahai Abu Hurairah, kamu pergi cari ahli suffah lah. Allahu Akbar. Pergi panggil dia marilah. Pergi panggil dia mari. Dengan molek di sini, Abu Hurairah dia kata, fasa'ani dhalik. Allahu Akbar. Makna gapo fasa'ai? Tak kecil Nabi dengar. Dia kata, aku ni rasa dah hati ni. Masa tak sedap hati panggil. Tak sedap sebab gapo? Sebab takutnya susu tak cukup satu. Yang keduanya, aku sangat lapar. Bagaimana Nabi ni panggil orang luar mari pula? Tu. Sehingga Abu kata, fasa'ani dhalik. Wah aku ni perasaan dengan perasaan tak molek lah aku ni. Aduh. Berkata tak? Tadi aku makan tak kenyang. Sehingga Abu kata tak? Wa ma hadzal labanu fi ahli suffah. Susu ni ada sebelum makan juga kan? Sebab tu ni, sebab you sangat lapar. Orang nak makan dah lapar cekak lah. Panggil Nabi, panggil mari juga. Panggil ahli suffah mari. Allahu Akbar. Abu Hurairah kata tak? Taat kepada Nabi adalah wajib. Kena pergi. Hoyer rasa ni tak tu baik kali. Ya kau ada sendiri. Panggil ahli suffah tu Nabi, suruh kamu semua ni mari ke satu rumah ni. Apa mari siapa tak? Tengok Nabi ni, mereka kata Nabi nak cuba juga, nak cuba Abu Hurairah. Mana tahu tak? Nak test dia. Sobat dari mana? Boleh dari mana? Wahai Abu Hurairah, ambil susu ni. Wi makan kepada ahli suffah pula. Allahu Akbar. Ni kali kedua. Saya panggil tu aku tak sedap hati dah. Apa dia mari suruh aku orang lapar ni, suruh dia dulu pula. Allahu Akbar. Lagu mana kalau kita jadi Abu Hurairah hari tu? Tak sir aku dah. Tak hak bekah aku kata tak. Dia kata tak. Taat kepada Nabi adalah wajib. Kenapa buat Nabi suruh? Ambil bekas susu ni, suap kepada orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga, semua ahli suffah kenyai semua. Apalah kenyai? Sapa kepada tangan Nabi. Sebab Abu Hurairah ni orang pergi bekah. Dia tak ada makan. Orang pergi bekah ni kena makan akhir sekali sungguh. Dia tak ada makan. Sebab Nabi duk baris juga. Nabi duk baris bersama dengan ahli suffah orang yang terakhir sekali. Habis ahli suffah, sapa tangan Nabi. Tengoklah gapo Nabi kita nak buat. Sifat rahmah Nabi. Kasih Nabi kepada sahabat dia. Sapa ku Nabi. Nabi kecil lagi. Allahu Akbar. Fatabassama faqal. Nabi senyum. Allahu Akbar. Sahabat Nabi kau tengok wajah Nabi senyum ni kenyai dah benda kata. Kenyai dah. Nabi senyum ni habis. Gapo sakit, gapo hak lapar, hilang habis. Fatabassama faqal. Abahir. Qultu labbaika ya Rasulullah. Jawab yang paling hebat sekali. Jawab yang paling molek sekali. Ya wahai Nabi. Qala, Nabi kata, baqaitu ana wa anta. Ada dua orang dah dia kata. Ada aku denganmu dah dia kata tak makan lagi.
Abu Hurairah kata tak, qultu sadaqta ya Rasul. Ya betul wahai Nabi. Aku lapar cakap dah. Berkata tak, aku lapar cakap dah. Nabi kata lah ni lebih aku dua orang. Mudah kata tak, tak kecap banyak aku lapar dah. Berkata tak. Dah. Tengoklah sini lah. Nabi kata kepada Abu Hurairah, qala uqud. Duduklah Abu Hurairah, minum. Allahu Akbar. Sebenarnya orang yang sepatut boleh makan Nabi dulu. Sebab Nabi orang baris dah. Abu Hurairah orang yang susu kada orang. Orang kada orang kena makan akhir sekali. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, duduk. Minumlah. Allah, boleh minumlah. Sama asal minumlah. Minum. Apalah Abu Hurairah minum lah. Minum putih. Apalagi Nabi kata, minum lagi, isyrab. Allahu Akbar. Aku minum pula, dia kata tak. Aku putih, nyawa tak ada dah. Nabi kata, isyrab, minum lagi. Allah. Saya tengok akhir sekali ya. Gapolkah Abu Hurairah jawab, la walladhi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan. Allah. Wahai Nabi, tak nak jalan air lagi dah tubuhku, kata dah. Tu sekarang lagi mana dah? Aku minum penuh sungguh dah, kata. Allahu Akbar. Ini Nabi. Nabi tak makan sengok semua sahabat kenyang dulu. Allahu Akbar. Akhir sekali qala fa'arini fa'ataituhu al-qidha fahamidallaha wa samma wa syaribal fadla. Allahu Akbar. Akhir sekali Nabi ambil bekal susu tengok. Fahamidallah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa samma itu dan baca bismillah. Tengok akhir sekali wa syariba al-fadlah. Makna apa di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum hal lebih. Allahu Akbar. Mari mana ketua lagu ni? Adakah ketua makan gelas mah? Orang yang mula sekali, ini ketua yang paling hebat sekali, ketua yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Makan hal lebih orang. Lebih siapa? Ahli Suffah. Bukan lebih ada Abu Bakar dak, bukan lebih ada Umar dak, lebih ada ahli Suffah, orang yang tidak ada umur. Orang yang mudah kata mata kita tengok dia ni, orang yang tidak ada harga. Akan tapi di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang berharga sekali. Allahu Akbar. Nabi makan ni wa syariba al-fadlah, makan lebih sekali. Ini yang nak kata Nabi ni podali kepada sahabat dia, kasih kepada sahabat dia, saya sungguh kepada sahabat dia. Kalau tengok di sini Nabi kita ni dia boleh nak minum dia dengan Abu Hurairah orang. Tapi kalau itulah ulama mari ayat dak. Saya baca masa kata jadi. Lagu mana? Nabi ni boleh dia nak minum susu ni dia dengan Abu Hurairah dia. Tapi tak. Nabi tak silap lagu sebab apa? Nabi nak tengok wajah orang suka ni lebih pada seorang. Allahu Akbar. Kalau dia minum dengan dia Abu Hurairah, orang sangat lapar, apa boleh makan? Senyum gembira lah. Tak silap Nabi lagu tu. Tak silap gembira seorang nak wih, orang ramai gembira. Panggil ahli suffah mari. Allahu Akbar. Ini nyata rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok lagi di sini. Contoh daripada sahabat Nabi juga itu Malik bin Huwairis, iaitu Fak kami ni pergi jumpa dengan Nabi. Fak kami ni orang muda lagi, orang syabab. Sama-sama ya. Giduk dengan Nabi ni. Pergi jumpa dengan Nabi orang dulu ni datang kalau orang mari ke kampung ni mari duduk dengan Nabi ni, main ngaji. Berhari-hari dia kata. Hak dia mari 20 hari duduk dengan Nabi. Allah duduk lama ni Nabi tanya pada dia. Mu tak usah nak kelik lah, mu dah kata. Tak usah nak kelik kan no. Tak ingat pada keluarga no. Sahabat nak pula mari duduk dengan Nabi ni. Mu dah kata hormat kepada Nabi ni. Tak berani nak minta izin nak kelik. Lagu tu. Tak berani nak minta izin nak kelik. Sengok Nabi ni izin kelik dulu. Sebenarnya tak salah kali. Sengok Nabi ni rahmat. Saya kata dia. Tanya. Kamu tak ingat rumah kena? Tak usah nak kelik dah. Bukan Nabi Ahmad dah. Ni Nabi ni ada sifat rahmat, sifat tahu, sifat orang lain bila kata. Kita seperti tu juga. Tinggal keluarga kita banyak hari ingat nak kelik rumah juga. Nak kelik makan roti, makan nasi ikut dah. Nak kata kita ingat kata rumah kita juga. Ingat pada keluarga kita. Nabi ni tahu perasaan ni. Orang tidak ada sifat ar-rahmah tak tahu. Tengok orang hak jari tokek ada nak kali tak pada ikut ke. Hak betulnya kerja pada aku. Sebulan tak kelik tak apa.
5 bulan, kau molek. Kau lama kau molek katanya, kerja masuk kepada aku. Tak pada kepada orang bawah jaga dia. Nabi dak. Orang main ngaji ni. Bukan main kerja, main ngaji. Klik dululah, kau main mula pula. Allahu akbar. Ni kata Nabi ni faham perasaan hak sahabat dia. Akhir sekali tengok di sini cepat-cepat sebanyak masa pun masa dah speak di sini. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali Nabi kita ni pergi ziarah. Ziarah siapa? Ziarah Sa'ad bin Ubadah ketika dia nak mati. Pergi siapa dak? Bersama dengan sahabatnya, banyak orang sebut di sini. Apabila masuk pergi siapa? Nabi tanya. Dia mati dah kan? Sebab mana tu orang sakit. Orang sakit kakak mati ni mana tu? Pitai dah. Ada. Ada tak? Ada mati. Tapi dia pitai dulu. Ada. Apa Nabi tengok keadaan lagu tu. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Falamma ra'al qaumu bi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakau. Semua sahabat Nabi hadut tengok, hadut takziah orang yang mati ni, tunggu orang yang mati ni. Tengok Nabi menangis ni, pakat menangis belaka. Itulah nak ayat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang, sangat sayang kepada sahabat dia. Penuh dengan rahmat. Inilah kita dengar pada hari ni. Bukan sekadar kata dengar nak seronok dengar tentang cerita Nabi dak. Kita dengar hari ni nak ambil sifat ar-rahmah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tubuh kita. Nak ambil untuk kita nak pakai dengan tubuh kita, pakai dengan keluarga kita, pakai dengan orang ramai. Itu sifat ar-rahmah. Kerana masa kita sepik ni kita akan sama lagi pada minggu depan. Kita segala tak makhluk kita khatam sedikit di sini. Maka itulah sekadar yang kita dengar hari ini, sifat rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam cerita-cerita sahabat dia. Maka cukup sekian ni. Silakan Ustaz Ramli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ramli. Insya-Allah kita masuk sedikit 5 minit lagi. Kita sebenarnya pada minggu ini ada lagi bersama dengan kita ni rahmat Nabi dengan isteri dia. Rahmat Nabi dengan anak-anak cucu dia, rahmat Nabi dengan khadam dia. 3 perkara lagi, tapi insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan dengan kita kokogi nampak agak kata comel juga untuk kita kerana isi dia sangat tertarik, menarik sangat kepada kita. Saya akan habis sikit khatam dengan rahmat Nabi kepada anak cucu dia balas mana. Khatam dengan anak cucu dia, khamita Nabi dengan anak cucu dia, lebih-lebih lagi Al-Hasan dan juga Husain anak kepada Fatimah, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tunjuk satu contoh yang baik, iaitu contoh mengenai dengan rahmat Nabi dengan anak cucu dia. Kerana pada zaman jahiliah sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jahiliah, orang masa jahiliah ni dia hati keras, tak suka mana nak kucuk kepada anak dia. Tak suka. At-taqbil, tak suka nak kucuk kepada anak dia dengan hati yang keras, yang ada fikiran. Pada zaman jahiliah kata, kan penpunam orang nak jadi pemimpin kepada kaum Arab ni tak patut nak tunjuk kaum onyun kepada budak kecil-kecil, budak ala-ala. Nak pergi tunjuk seperti Nabi tunjuk kepada Khadir tadi, tak boleh kata. Orang nak jadi kaum, orang nak jadi orang panggil nak jadi qadah. Jahiliyah pada zaman dulu orang nak jadi punam orang Arab, kaum Arab ni tak boleh nak tunjuk kelemahan kepada orang yang lebih lemah daripada dia, tak boleh. Tapi Nabi nak tunjuk, Nabi nak tunjuk contoh yang baik di segi rahmat Nabi kepada budak kecil-kecil, lebih-lebih lagi kepada anak cucu dia. Satu kali hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kucuk Al-Hasan di hadapan seorang lelaki yang namanya Al-Aqra' bin Habis At-Taimimi. Nabi kucuk depan Aqra' seorang ni. Selepas daripada Nabi kucuk sudah ni, Nabi paling kepada Al-Aqra', oyak kepada Nabi, kata, aku ni ada anak 10 orang. Aku ada anak 10 orang, ma qabbaltu minhum ahada. Aku tak biasa kucuk walaupun seorang daripada dia. Tak biasa kucuk. Tak biasa kucuk. Nabi jawab kepada dia, kata, man la yurham la yurham. Dia tak rahmati kepada orang lain, dia pun tak dapat rahmati daripada dia, daripada Allah Ta'ala juga. คนที่ไม่เคยเมตตาคนอื่นเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตา orang yang tak biasa rahmat kepada orang lain, dia sendiri pun tak akan nak boleh rahmat juga. Allahu Akbar. Ni contoh Nabi SAW nak tunjuk
pemimpin Islam nak tunjuk kepada orang yang nak jadi pemimpin kaum Arab pada masa tu. Kata tak. Tak. Siung ataupun kucuk orang budak kecil ni bukan nak tunjuk kata rendah diri, siasat sidak. Dan juga orang yang tak suka kucuk anak ni, lebih-lebih anak, cucu baik ni, Nabi telah cerita kata orang ni telah dibuai oleh sifat penyayang daripada hati dia. Nuzi'a min qalbihi ar-rahmah, sifat rahmat hilang dah. Kalau ingatlah, kalau siapa jadi ibu jadi bapa tak suka, benci, tak minat, tak wani nak kucuk anak dia ni, itu adalah alamat yang Nabi kata ar-rahmah, sifat rahmat dalam hati dia ni telah heret waktu dah. Telah keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contoh yang kedua, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, satu kali Nabi SAW maya Zuhur ataupun Asar. Sahabat yang cerita iaitu Shaddad bin Aus tak cerak kata nama maya Zuhur ke maya Isa. Maya Zuhur ke maya Asar. Nabi wari Al-Hasan, Nabi wari Al-Hasan dan juga Husain. Hasan kata Husain. Syak rawi Syak kata Hasan ke Husain, maya Zuhur ke maya Asar, tak apalah biar. Nabi wari cucu dia, seorang cucu dia mari semaya maya Zuhur ataupun maya Asar. Semasa Nabi sujud, semasa Nabi ambil Hasan tak depan, Nabi mula takbir. Selepas daripada Nabi takbir, Nabi semaya, semasa Nabi sujud ini, cucu dia nak pergi kabak belakang. Biasa budak kita. Hari ni kita boleh fatih benar semasa maya tarawih rumah ni. Anak kita ada maya tarawih, anak kabak nak belakang, anak halus, anak besar tak mana, kabak nak belakang. Cucu dia seorang ni kabak nak belakang Nabi. Shaddad bin Aus, dia kata pada mana? Aku rasa pun Nabi sujud lama weh hari ni. Nabi sujud lama. Duk bimbang kata Nabi ni boleh jadi berlaku, orang panggil kata hadas ataupun najis boleh jadi Nabi punah semaya ataupun turun wahyu kepada Nabi boleh jadi. Shaddad kata aku akik kepala dulu. Nabi tak naik lagi. Akik kepala tengok dulu. Kata Nabi ni buat apa? Akik kepala naik. Jumpa kata cucu dia ni Hasan ataupun Ali ni duduk kabak atas belakang Nabi. Shaddad kata selepas daripada tu aku tahu dah Nabi duduk sujud lagi. Aku sujud semula. Sujud semula sehingga sudah semaya. Sahabat ataupun Shaddad sendiri pun mengata ngaku kepada Nabi, tak ni aku akik kepala semasa sujud tadi ni. Bimbang takut mu ni berlaku najis, berlaku hadas ataupun wahyu turun kepadamu. Nabi kata tak, bukan semua itu. Tetapi dengan sebab aku sujud lama, aku tak gaduh nak akik kepala aku naik ni. Kerana aku tahu perasaan budak yang dia kabak masa tu, kabak belakang aku masa dia tu masa gembira sekali pada dia. Aku tak suka. Hatta yaqdi hajatahu, sehingga budak dia puas di belakang ni, aku bawa akik naik. Allahu Akbar. Rahmat Nabi kepada budak. Comel. Rahmat Nabi kepada budak. Itu dalam semaya Nabi rahmat kepada budak, kepada anak, kepada cucu. Hari ni anak nak kabak belakang kita marah. Anak kabak semasa semaya, kita marah. Jangan marah. Anak duduk dalam suasana kita semaya hari ni, semaya tarawih, maya lima waktu, molek dah tu. Orang panggil kata perintah Nabi, galakkan Nabi royak kepada kita, semaya kata dalam rumah. Biasa kita pergi maya wajib di masjid, maya fardu wadu lima waktu di masjid, tapi Nabi royak kata semaya kata. Lebih lagi maya sunat ni, lebih lagi kita maya rumah ni lebih baik daripada maya masjid lagi, maya sunat. Tujuan apa? Untuk jadi contoh kepada anak isteri kita dah tu. Habis tu jangan kita main kata lemah, jangan kita rasa tak sedap. Jangan, kita kena bajar sabar dengan buah anak kita, kabak bosai anak kita. Saya ingat satu kali juga hadis yang riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga, Nabi mari maya dukung cucu dia seorang lagi, anak kepada Zainab, anak kepada Nabi. Zainab anak Nabi nikah, iaitu cucu dia nama Umamah binti Abil As. Anak kepada Zainab. Pikul orang belakang mari semaya di masjid. Allahu Akbar. Dan juga semaya dengan hak ada duduk atas bahu ni. Duduk atas bahu ni. Fa shalla fa idza raka'a wada'a, apabila nak rakaat waktu rontak stah rakaat. Wa idza rafa'aha ambil naik. Allahu Akbar. Ni dalam semaya. Ni nak yang kata manhaj tarbiyah Nabi. Sebagai Nabi ni, orang panggil kata tok kepada cucu. Ya apa tah kita sebagai pak, sebagai ibu, bagaimana kita nak terbiah anak? Ini kita boleh make dah, boleh puasa ni fursah, peluang untuk kita nak terbiah, nak didik, nak mengajar anak kita tentang
semaya baik, puasa baik, buka puasa baik, doa baik, segala-gala ibadat yang kita boleh latih anak-anak cucu kita. Ni nak ayat manhaj Nabi. Di sini dalam kitab ni kata, hak ni nak tunjuk kata hadhihi tarbiyatu aliyah. Tarbiyah yang paling tinggi kali daripada Nabi, contoh daripada Nabi. Allah, wahai orang yang nak jadi murabbi, tengoklah contoh Nabi balah mana. Bagaimana Nabi tarbiyah kepada anak cucu dia, orang nak jadi murabbi. Kita semua ibu bapa adalah murabbi kepada anak kita. Murabbi makna kata orang yang nak mendidik anak kita, nak ajar anak kita, nak mengasah anak kita menjadi orang yang juru. Tengok sifat murabbi daripada Nabi SAW. Bukan anak dia kali, cucu dia. Tetapi di sini kata Allah, tak boleh nak buat seperti ini melainkan orang yang ada jiwa yang besar sungguh. Jiwa yang besar, yang ada fikiran untuk nak bina generation, bina kumpulan baru, bina budak untuk nak jadi orang juru masa depan ni main ganti. Jadi jail, orang yang baru, orang yang nak ambil kayu dakwah yang baru daripada Nabi untuk nak santau, nak sambung kerja Nabi, kerja khidmat Islam. Kena jadi orang yang juru, kena jadi orang yang orang panggil lepas daripada kabunkan tarbiyah yang besar, yang baik, seperti mana yang dibuat contoh sebagai jadi murabbi kepada kita semua jadi murabbi. Ini nak kata Nabi dengan budak dalam semaya balah ni dah luas semaya tak nak kecek lah. Luas semaya ni Nabi nak royak, soalan kata Nabi nak kita khabar kata dalam semaya boleh nak tarbiyah juga dia juga. Dan juga luar maya cerak dah tu. Dalam semaya ni kita kena semaya, tapi boleh juga kita nak ambil peluang untuk nak tarbiyah. Apatah lagi semasa luar sudah daripada semaya pun kita pasti kena fikir berat kata bagaimana kita nak tarbiyah anak cucu kita jadi anak yang soleh. Itulah beberapa kita yang kita dapat pada hari ini. Agak kata ilmu yang kita kedua ni kepada senang pendengar pada hari ini agak kata sangat manfaat sekali. Dan juga usahalah kita ambil sifat rahmat ini daripada Nabi. Kita akan sambung pada minggu depan pergi guna dengan orang yang duduk tepi kita. Kalau dia adalah anak, kita rahmatlah kepada anak. Dia ada suami, kita rahmatlah kepada suami. Pada minggu depan kita akan sambung lagi. Ustaz Ramli akan hurai royak kepada kita mengenai dengan rahmat Nabi kepada isteri dia, dan juga saya akan royak rahmat kepada khadir dia balah mana. Dan juga kita akan masuk sifat yang kedua. Sifat Nabi yang kedua, apa sifat yang kedua itu? Sifat keampunan, afu Nabi. Maaf. Nabi suka yang awal mana Allah. Minggu depan kita akan mari sambung. InsyaAllah pada hari ini kita cukup sekadar ni. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود